Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Okey, bertemu lagi kita di dalam video ya hari ini. Okey, hari ini saya nak tunjukkan cara memasak asam pedas. Asam pedas ni yang versi dia yang betul-betul popular ada dua je. Asam pedas Melaka dan asam pedas Johor. Tapi mana-mana pun sama. Tak apa ya. Yang penting sedap. So sekejap lagi saya akan tunjukkan bahan-bahan yang digunakan dalam masakan asam pedas yang simple, sedap dan marvelous. Okey, jangan lupa saksikan video ini sampai habis dan subscribe, like dan share. Okey. Sekejap, sebentar lagi saya akan tunjukkan bahan-bahan untuk memasak asam pedas ya. Okey, ini adalah ikan parang yang saya akan siang sebentar lagi ya. Okey, saya gunakan ikan parang bersaiz sederhana. So kita akan potong-potongkan lah dalam beberapa bahagian. So kalau macam seekor macam ni boleh dapat 5 hingga 6 bahagian lah. Jangan potong terlalu pendek ya. Sebab apa, kalau kita potong terlalu pendek nanti susah nak makan. Sekejap lagi kita akan potong ikan ni dan kita tunjukkan bahan-bahan yang lain. Action. Action lah. Tak apalah. Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okey, jam pun dah menunjukkan rasanya dah pukul 12 tengah hari lah. Hari ini menu saya asam pedas ikan parang. Okey, biasalah asam pedas ni rasa resepi mana-mana pun sama je lah, lebih kurang sama. Ya. Tapi hari ni ini cara saya. So mandangkan belacan ni saya beli dekat Melaka walaupun saya duduk di Johor, jadi saya katakan dia ni asam pedas Melaka lah. Kalau saya beli dekat Johor hari tu belacan ni, mungkin saya boleh katakan hari ini masakan saya asam pedas ikan parang Johor. Okey, tak apa, tanpa buang masa. Saya akan tunjukkan bahan-bahan ikan parang. Okey, yang pertama kali kita tunjukkan di sini dah namanya ikan parang. Saya gunakan ikan parang bersaiz sederhana. Itulah memang fresh ya. Okey, bahan lain saya ada cili kering yang dah di blender. Okey, ini terpulang. 5 hingga 6 sudu ni pun dah okey, memadai 5 hingga 6 sudu ni pun dah okey. Kalau suka lebih pedas lagi, tambah lebih sikit. So di sini saya ada tomato dan saya lebih suka menggunakan daun kesum. Ada setengah orang dia suka gunakan daun daun limau. Tapi saya lebih suka makan dengan daun kesum sebab rasa dia memang masya-Allah sedap Okey, seperti biasa saya gunakan 1 biji besar bawang merah. Saya gunakan 3 ulas bawang putih. Saya gunakan 1 mangkuk perahan asam jawa. Okey. Dan ini adalah bende terpulang. Kalau anda suka banyak, so banyaklah, tambah sikit. So bahan-bahan lain dia dah tentulah belacan. Belacan ni anggaran. Dalam 1 ke 2 inci. Saya gunakan sedikit gula, saya gunakan serbuk perasa, saya gunakan garam bukit, saya gunakan sedikit kunyit serbuk. Dan minyak yang saya gunakan dah tentulah minyak yang sehat adalah olive oil. Saya nak jadikan makanan ini lebih sehat sesuai dengan penampilan saya seorang fitness instructor Dan kalau anda nak tahu pengalaman saya sebagai tukang masak, tak silap saya dah lebih kurang dekat 20 tahun. Cuma baru sekarang dapat kongsikan menu-menu yang saya pelajari selama ni lah. Okey, sebentar lagi saya akan tunjukkan cara memasak asam pedas ikan parang. So terus saksikan video ini sehingga habis dan jangan lupa subscribe, like, share dan komen yang molek-molek saja. Okey, baik. Kita teruskan ke dapur. Okey, mula-mula tuang minyak. Okey, minyak ke dalam kuali dan biarkan dia panas ketika. Okey, kalau anda tengok bawang ni saya hanya mayang saja. Setengah orang sebenarnya dia lebih suka blender. Pada saya malas nak melambatkan masa penyediaan, so saya just buat macam ni lah, tapi rasa insya-Allah tetap sama dan lebih rasa pun tetap mantul Okey, bila dah mendidih macam ni kita masukkan bawang merah kita Okey, kita
kita masukkan bawang merah. Dan kita juga boleh masukkan bawang putih. Okey, kita tumis sehingga dia kemerah-merahan Okey, tentang penggunaan gula dalam masak lemak ni sebenarnya bukanlah satu kemestian. Sebab gula ni adalah pilihan. Gula cuma adalah pilihan. Kalau saya sebenarnya saya suka ada sedikit rasa manis lemak macam tu. So kebiasaannya memang tak gunalah gula ni, cuma ini adalah resepi saya. So, kalau nak ikut pun boleh, tapi jangan terlalu banyak, nanti naik rasa manis lah. Okey, kita tumis dia sehingga garing. Kita kuatkan sikit api. Okey, kita kuatkan api. Okey, tunggu hingga dia betul-betul garing Sebenarnya masak asam pedas ni mudah sangat-sangat, tak susah pun. Dan resepi pun mudah untuk kita nak cari dekat YouTube Dah mudah macam ni, carilah resepi saya. Jangan lupa. Janganlah cari resepi orang lain, kesian saya. Bantulah like dan share. Lepas tu bantulah subscribe kan. Hari ni pun masak ni sebab isteri tersayang nak makan asam pedas. Dia kan orang Melaka. Jadi kita masaklah asam pedas yang saya belacannya saya order online khas dari Melaka. Tapi kadang-kadang saya guna belacan Johor juga. Okey, apa nama dia, bawang pun dah nampak kemerah-merahan dan kekuning-kuningan. Okey, kita bolehlah masuk kita punya cili kering yang dah dipisah. Okey, benda ni ikut suka Kalau suka pedas, letak lebih Kalau rasa tak suka pedas, letaklah macam ni dalam 4-5 sudu pun memadai Jadi kalau suka pedas, tambahlah lagi Okay, cantik, nampak color dia lain macam. Okay. Lepas tu dalam kemasan meremis ni bolehlah kita masukkan bahan dia, kunyit Kunyit pun ikut suka. Anggaran benda ni anggaran. Satu sudu kecil pun dah memadai Okay, kita biarkan kita akan tumis dia sehingga pecah minyak Dah pecah minyak baru kita akan masukkan bahan-bahan seterusnya kita akan masukkan air selepas tu. Okay, kita nantikan. Okey, jangan lupa masukkan belacan So ada setengah orang dia blender belacan tu dengan bawang dia sekali, tapi saya tak kisahlah. Sebab ini penyediaan pada saya nak cepat, saya malah nak blend lagi. Saya malah nak pisah, melambatkan masa, jadi saya terus potong mayang dan saya campur macam ni lah. Ini cara saya So sekejap lagi nampak gayanya kita punya cili kering dah nak garing. So kita tunggu lagi dalam 1 minit hingga 2 minit untuk lihat hasilnya. Lepas tu kita akan letak air. Okey, kalau kita lihat di sini kita punya cili pun dah pecah minyak. Okey, dah pecah minyak, dia punya bau belacan memang mengancam, lain macam. Belacan mengancam lain macam. Kita masukkan kita punya air asam jawa asam jawa kita. Okey, gaul hingga sebatu sikit lagi. Lepas tu kita masukkan air. Okey, air ni anggaran juga. Anda lihat sehingga ikan anda boleh berenang Kalau ikan tu belum boleh berenang lagi, maksudnya kita tambah air lah. So, kita akan tambah anggaran. Okey, anggaran untuk ikan ni mampu berenang dalam periuk saya ni. Okey, setelah itu kita boleh masuklah bahan-bahan lain. Okey, daun kesum kita dan bendi kita kemudian Kita tunggu didih dulu masuk bendi. Bendi yang terakhir kali kita akan masuk. So kita boleh masuklah kita punya daun kesum. Okey, masukkan kesum.
Okey, masukkan dalam besar, biarkan dia mendidih seketika. Okey, sebenarnya ikan ni dia ada sedikit lambat masak sebab ikan parang ni dia tak macam ikan lain, dia punya isi dia agak padat. So kita boleh masukkan kita punya ikan parang, bagi dia berenang dahulu. Nampak kan? Macam tu dia mampu berenang lah. Kalau mampu berenang macam ni, kita maksudnya kita lulus. Okey. So lepas tu kita boleh masukkan bahan-bahan perasa kita. Okey, bahan-bahan perasa kita seperti yang saya maklumkan sebentar tadi. Nampak warna dia cantik kan? Seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, jika tak suka gula, tak perlu letak gula sebab asam pedas ni sebenarnya kebanyakan orang dia memang tak letak gula. Cuma ni saya yang letak gula kan. So saya ada suka dia manis-manis sikit. So garam pun adalah anggaran. Okey, garam adalah anggaran. So secukup rasalah, nanti boleh adjust kemudian Dan serbuk perasa. Sebenarnya saya nak bagi tips tentang penggunaan serbuk perasa ni. Sebenarnya untuk mendapatkan rasa yang sedap, biasanya kita menggunakan 1 sudu garam dan 2 sudu serbuk perasa. Itu kalau nak betul-betul sedap. Tapi memadai 1,5 sudu serbuk perasa. So kita biarkan dia mendidih seketika. Selepas tu kita akan masukkan kita punya tomato dan kita punya bende kita. Okey, kita tunggu dia mendidih sekejap lagi. Okey, setelah mendidih kita punya ikan asam pedas kita pun dah mendidih. So kita dah boleh masukkan tomato dan bende kita. Okay. Sehingga dia layu, sebentar lagi kita pun dah boleh angkat. So ini pun mengambil masa tak lama Penyediaan kita memang cara macam ni dia agak pantas sedikit. Okey, selepas tu kita biarkan dalam masa 5 minit, kita tutup dan kita nantikan hasilnya sebentar lagi. Okey, Pak. Okey, inilah hasil asam pedas kita Dah nampak tu. Alhamdulillah, sedap Okey, terima kasih pada semua yang menonton video ini.